Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat masa lapang dan tubuh badan yang sihat sampai kita dapat hadir ke majlis ilmu ini, dapat hadir ke surau kita untuk mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang bermaksud dua nikmat yang sering manusia tertipu dengannya, rugi padanya, iaitu waktu lapang dan kesihat. Sebab apa? Orang bila dia sibuk, bila dia sakit, waktu itulah baru dia fikir dia nak buat itu, nak buat ini. Kalau waktu sakit tak larat nak pergi masjid, waktu itulah terfikir kalau aku sihat ni aku nak pergi masjid. Kalau waktu sibuk, waktu tu fikir dia kata kalau aku masa lapang ni aku nak pergi masjid. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala bagi kesihatan, Allah Subhanahu wa taala bagi masa lapang, kita tak buat pun apa yang kita angan-angankan ketika kita sibuk dan ketika kita sakit. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kita tadabbur ayat-ayat tauhid, yang mana kita akan membincangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tauhid dan lawannya syirik. Jadi kita masuk dalil yang seterusnya, sebuah hadis yang sahih daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Aku pernah membonceng Nabi SAW di atas seekor keldai. Faqala li, lalu Nabi SAW berkata kepadaku. Muaz kata, Nabi SAW cakap kat dia, Ya Muaz, atadri ma haqqullahi alal ibad. Wahai Muaz, kamu tahu tak apa dia hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba dia? Maksud dia, apa dia perkara yang mesti hamba tunaikan, seorang manusia, makhluk dia tu tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa pula hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hak manusia kepada Allah? Qultu, lalu Muaz kata, aku pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Maksud dia tak tahulah jawapan dia. Lalu kata Nabi SAW, Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya ialah untuk mereka menyembahnya sahaja dan tidak menyekutukannya dengan apa-apa pun. Jadi bila sebut hak Allah tu maksudnya apakah kewajipan manusia kepada Allah? Maka kewajipan tertinggi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sembah Allah dan tak sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Bukan sekadar sembah Allah. Kalau kita sembah Allah tapi kita masih mensyirikkan Allah, maksudnya kita tak menunaikan hak Allah lagi. Maksudnya kita sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Kita berdoa minta dekat Allah Subhanahu wa taala, doa kita ke Allah, dan kita tak berdoa kepada pokok, batu, kayu, berhala dan semisalnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hamba ke atas Allah pula ialah alla yu'azziba man la yusyrik bihi syai'a, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Nak bagi tahu bahawa kalau seseorang manusia tu dia dah tunaikan hak Allah, dia sembah Allah, tak syirikkan Allah, maka Allah pasti tidak akan mengazab dia.
Jadi mungkin timbul persoalan. Jadi maksudnya kalau orang tu dia tak buat syirik, tapi dia buat jahat-jahat kejahatan yang lain, banyak dosa, dia tak akan masuk neraka lah. Nanti kita akan bincangkan pada malam ni hadis ni. Lalu kata Muaz, aku pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, perlu ke aku sampaikan berita gembira ni kepada orang ramai? Yelah seronok lah, kalau siapa tauhidkan Allah, tak syirikkan Allah, akan masuk syurga, tak kena azab. Jadi dia kata kat Nabi SAW, perlu tak dia sampaikan benda ni kepada manusia lain? Kata Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan sampaikan berita gembira ini kepada mereka, kerana boleh jadi nanti mereka akan tidak beramal. Maksudnya ada orang kata, cukuplah dia tak syirikkan Allah, dia tak payah buat benda-benda lain. Jadi kalau orang-orang yang lemah iman, dia baca hadis ni, dia kata, tak apalah buat maksiat, minum arak, ambil hak orang, yang penting tauhidkan Allah. Sebab tu Nabi SAW kata kat Muaz, jangan bagi tahu manusia, sebab nanti mereka akan tak beramal. Fayattakilu, maksudnya tinggalkan amal. Jadi kita nak lihat sedikit huraian berkaitan hadis ini. Maka bila kita kata hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah maksudnya kita boleh paksa Allah masukkan ke dalam syurga. Tak. Yang nak dibagi tahu kat sini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memang nak macam tu. Maksudnya kalau sesiapa tak syirikkan dia, maka orang itu akan masuk syurga, dia tidak akan azab. Tak ada siapa paksa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh buat apa yang dia nak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya buat apa yang dia nak sahaja. Dan apa yang dia nak, iaitu orang-orang yang beriman masuk syurga. Jadi itu menunjukkan sifat rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa yang dia nak, tetapi dia mewajibkan ke atas dirinya. Maksudnya dia memastikan, dia janji dia akan buat macam ni, dan Allah tak akan memungkiri janji, iaitu Allah akan masukkan orang-orang beriman ke dalam syurga. Jadi apakah pengajaran daripada hadis ini yang kita dapat ambil? Yang pertama, tawaduknya Nabi SAW. Nabi SAW ni tuan-tuan, dia pemimpin. Dia pemimpin, dia Rasul. Kita kata dia orang besar lah, yang dihormati, yang perlu dimuliakan. Tetapi dalam hadis ni, Nabi SAW bukan naik unta, bukan naik kuda. Nabi SAW naik himar, keldai. Keldai ni bukan haiwan yang orang kata haiwan-haiwan yang mahal yang orang-orang bangsawan naik. Orang biasa naik kuda, naik unta, tapi Nabi SAW naik himar. Nak menunjukkan Nabi SAW sangat merendah diri. Yang kedua, nak menunjukkan macam mana Nabi SAW dia merendah diri tu bukan setakat dia naik seorang, dia ajak pula Muaz duduk kat belakang dia sama-sama. Jadi para ulama kata bolehnya, hadis ni menunjukkan bolehnya membonceng di atas keldai. Maksudnya bolehlah ajak orang naik sekali. Kadang orang kata kesian kuda tu, kesian lembu tu, ramai-ramai naik atas badan dia. Tapi dengan syarat lah. Maksud dengan syarat haiwan tu memang mampu bawa kita lah. Kalau nampak anak tu anak lembu kecil, zalim lah kalau kita naik atas dia. Tapi kalau lembu yang besar, memang sebab haiwan ni Allah Subhanahu Wa Taala memang cipta dia, antaranya untuk makanan kita, antaranya sebagai pengangkutan kita. Ada orang ni kadang-kadang kata zalim lah sembelih haiwan. Jadi kita kata tak betul, sebab Allah cipta makhluk ni ada tujuan dia. Jadi haiwan yang halal-halal ni apa? Untuk jadi pengangkutan, untuk dimakan dan semisalnya. Dengan syarat kita tak lakukan kezaliman lah. Kalau nampak haiwan tu sakit, jangan naik atas dia. Yang seterusnya, faedah daripada hadis ini ialah adab yang sangat besar, di mana seseorang apabila ditanya satu soalan dan dia tak tahu, maka dia menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kan tadi Muaz, bila Nabi SAW tanya, wahai Muaz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hamba-hambanya, dan apa pula hak hamba-hambanya ke atas Allah? Maka Muaz kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi adabnya macam tu. Kalau kita tak tahu, kita kena jawab macam tu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kita jangan pelik lah, kadang-kadang ada orang dia cuba juga nak jawab semua soalan. Tak.
seorang ustaz ke, seorang alim ke, dia kena tahu dia ada batasan ilmu dia. Jangan kita menjawab perkara yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Imam Malik pernah berkata, dia kata, inni la ufakkiru fi mas'alatin munzu bid'i asyarata sanah. Aku pernah memikirkan satu masalah sejak belasan tahun lagi. Dan dia kata famattafaqali fiha ra'yun ilal an, dan sampai sekarang aku tak jumpa jawapan. Imam Malik seorang ulama hadis yang hebat, tapi dia pun tahu ada benda-benda yang dia kata aku dah fikir daripada zaman aku remaja, duk fikir cik jawapan tak jumpa-jumpa lagi. Al-Haytham bin Jamil berkata, aku melihat Imam Malik ditanya 48 soalan, 32 soalan itu dia jawab dengan perkataan la adri, aku tak tahu. Jadi macam saya yang mengajar kat depan ni, kena mencontohilah sifat Imam Malik. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Jangan cuba goreng lah. Agama bukan untuk kita goreng. Dan ada satu kisah lagi Imam Malik. Imam Malik dia pernah ditanya satu soalan, lalu dia berkata aku tak tahu. Lalu orang yang tanya tu macam pelik. Imam Malik kata dia tak tahu. Lalu dia pun kata kat Imam Malik, innaha mas'alatun khafifatun sahlah. Soalan ni masalah ni yang sangat ringan dan mudah. Maksudnya macam dia kata tak patut seorang alim macam Imam Malik ni tak dapat jawab soalan tu. Imam Malik dengar, dia pun kata, laisa fil ilmi syai'un khafif. Dalam bab urusan ilmu ni tak ada satu benda pun yang ringan. Semua benda amanah. Bila nak jawab tu kena amanah. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Satu lagi kisah Imam Malik. Semua kat sini kisah Imam Malik. Ada orang tanya soalan kat Imam Malik, dia kata aku tak tahu. Orang tu marah pula. Orang tu kata, kalau kau tak tahu, habis siapa yang tahu? Ialah Imam Malik orang yang paling alim lah mungkin kat tempat, kat Madinah, dia imam besar. Jadi orang tu kata, kalau dah kau pun tak tahu, habis siapa yang tahu soal jawapan ni? Lalu Imam Malik bila dengar kata-kata orang tersebut, dia marah. Dia kata, celaka kau ni. Siapa aku? Apa kedudukan aku sampai aku mesti tahu semua benda yang kamu tak tahu? Dia kata, apa peliknya? Apa pelik untuk aku tak tahu sesuatu? Sebab macam orang menganggap seorang ulama tu mesti tahu semua benda lah. Jadi timbul persoalan. Kalau orang tanya kita soalan agama misalnya, macam sahabat ni Muaz bin Jabal, Nabi SAW tanya dia, dia jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi adakah sekarang kita kalau contoh orang tanya kita soalan tentang hukum hakam agama, maka kita kena jawab macam tu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ataupun cukup kita kata Allahu a'lam? Maka sebahagian ulama kata perkataan para sahabat bila ditanya satu soalan, dia kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bila ditanya soalan pasal agama, mereka hanya sebut Allah dan Rasulnya lebih mengetahui bila ketika mana Nabi SAW masih hidup lagi. Sebab waktu tu Nabi SAW masih hidup. Jadi kalau tak tahu apa-apa boleh tanya terus kat Nabi SAW lah. Tak payah tanya kat sahabat. Mereka nak beritahu macam tu lah. Tapi lepas kewafatan Nabi SAW, para ulama, sebagian ulama menyatakan tak ada pula dinukilkan para sahabat sebut Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi sebagian ulama kata sekarang cukup kita kata Allahu a'lam, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Cuma ini untuk soalan yang berkaitan agama lah, hukum hakam agama. Tapi kalau urusan keduniaan, memang Nabi SAW pun pernah cakap dekat para sahabat waktu tu isu orang kata perkahwinan benih bunga lah, perkahwinan pokok macam tu kan. Sebab Nabi SAW pernah bagi satu pendapat, lepas tu menyebabkan pokok-pokok macam tak subur lah pada bila lepas ikut cadangan Nabi SAW tu. Bila diajukan perkara tersebut, maka Nabi SAW kata, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lagi tahu apa urusan dunia kamu. Jadi Nabi SAW kata untuk urusan dunia tu, selagi benda tu tak haram tak apa buat, walaupun Nabi SAW tak suruh dan semisalnya. Yang seterusnya timbul kemusykilan kita sebab Nabi SAW dia bagi tahu kat Muaz. Nabi SAW bagi tahu Muaz. Lepas tu Muaz kata nak sebarkan kat orang ramai, Nabi SAW tak bagi. Macam apa tu, menyembunyikan ilmu lah pula. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama kata dibenarkan untuk
kita tak sampaikan semua ilmu kerana ada kemaslahatan. Sebab apa? Kita pun kalau dalam bab dunia pun kita ajar anak-anak, kalau ajar matematik pun kita ajar daripada tambah tolak dulu, kenal nombor dulu, bukan kita bagi tahu semua. Sama juga dalam bab agama pun kita ajar sikit-sikit, jangan ajar dia benda-benda yang boleh dia keliru. Contoh, orang yang tak tahu apa-apa, kita pergi urai kaki maksiat, tak faham agama, kita bagi tahu hadis dia. Tak apa, yang penting tauhidkan Allah, masuk syurga. Dia seronok dia minum arak ke apa. Jadi apa yang berlaku tentang hadis ni, tadi Nabi SAW tak bagi Muaz sampaikan, tetapi di akhir hayatnya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, akhirnya Muaz sampaikan juga. Nak dekat-dekat waktu Muaz bin Jabal nak dekat meninggal dunia, dia bagi tahu orang tentang hadis ni. Kenapa dia bagi tahu? Wa akhbara biha Muazun inda mautihi ta'assuman. Muaz pun sampaikan hadis ni kepada orang ramai kerana dia takut dosa. Takut dosa apa? Dosa menyembunyikan ilmu. Dan mungkin juga dia tengok waktu tu keadaan orang waktu tu, mereka dah faham dah tentang isu ni. Maksudnya bukan maksud tak payah beramal dan semisalnya. Jadi nak menunjukkan kita pun bila ajar pada manusia, bercakap pada manusia, bercakap dalam perkara yang mereka faham. Mengajar kat masjid ke, mengajar kat surau pun, ajar benda pada level manusia. Jangan ajar satu benda bab agama, akhirnya mereka makin sesat lah. Sebab bukan benda tu salah, tapi sebab mereka tak faham. Sebab mungkin benda tu terlalu berat untuk mereka, jadi mereka tak dapat nak proses benda tu. Okey, kita masuk dalil yang seterusnya. Dah habis dah huraian kita berkaitan Muaz. Jadi berkaitan tadi, jadi hadis tu seolah-olah kata kalaulah orang yang mentauhidkan Allah, tak syirik ni, maksudnya mereka confirm masuk syurga lah, tak kena azab. Jadi para ulama menyatakan hadis-hadis yang macam ni nak menerangkan bahawa orang yang beriman sama sekali tidak akan kekal dalam neraka. Maksudnya mereka, orang beriman ni, kalau mereka banyak sangat jahat dan ditakdirkan masuk neraka, mereka tak akan kekal dalamnya. Jadi tuan-tuan, orang kalau dia dah masuk syurga, dia tak akan keluar dah. Orang kalau dah masuk syurga, dia tak akan diturunkan darjat dia. Kan syurga pun bertingkat-tingkat kan. Tapi manusia kalau masuk neraka, dia ada kategori-kategori dia. Kalau orang tu orang kafir, dia akan kekal dalam neraka. Tapi kalau orang tu orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, tapi dia banyak dosa lah, sebab tu dia masuk neraka, maka keadaan dia masih lagi ada peluang untuk keluar. Ada orang beriman yang akan dikeluarkan dengan syafaat. Syafaat ni nak faham mudahnya, maksudnya tempoh hukuman dia kat dalam neraka tak habis lagi, tapi dia keluar awal. Syafaat di banyak jenis. Ada syafaat al-uzma daripada Nabi SAW, ada syafaat daripada orang-orang beriman yang lain, yang mana dalam Sahih Muslim sebutkan macam mana orang-orang beriman yang masuk syurga, dia akan cari-cari mana kawan-kawan dia yang solat dengan dia, yang beribadah sama dengan dia. Dia tanya, mana kawan dia yang solat dengan kami, yang puasa dengan kami. Lalu bila diberitahu bahawa kawan mereka, orang yang mereka kenal tu dalam neraka, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada mereka untuk bagi syafaat. Jadi mereka diberi peluang untuk keluarkan orang yang mereka nak daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastinya orang yang dapat syafaat tu ialah orang yang beriman lah. Jadi orang yang beriman ni sama ada dia keluar awal, ataupun kalau dia tak dapat syafaat, dia habiskan hukuman dia lah dalam neraka. Bila dah habis hukuman dia, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dia tak akan kekal dalam neraka. Tapi orang kafir akan kekal dalam neraka. Kita masuk ayat Al-Quran pula. Dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman dan yang tidak menodai, tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Jadi ayat ni tengah cerita pasal apa? Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah bintang, bulan dan matahari. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Allah kata, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang terdapat di langit dan di bumi. Untuk apa? Untuk agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi ayat ni nak menunjukkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat, bercakap dengan kaum dia, ketika tu dia memang dah beriman, dia bukan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita baca nanti ayat selepas ni, sebahagian orang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim ni pada asalnya dia pun tak tahu pasal tauhid. Tak, sebenarnya tujuan dia bercakap dengan kaum dia tu adalah untuk pujuk kaum dia tinggalkan sesembahan mereka, untuk bagi kaum dia berfikir. Dalam ayat yang ke-76 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falamma janna alaihi al-laulu ra'a kawkaba. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang. Lalu dia pun berkata, inilah Tuhanku. Nabi Ibrahim alaihissalam kata kat kaum dia, inilah Tuhanku. Dia nampak bintang, ini Tuhan aku. Jadi tujuan dia cakap tu sebenarnya nak bagi kaum dia berfikir. Qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi apabila bintang itu tenggelam, bila dah masuk siang, bintang tak ada lah. Maka dia pun kata, aku tak suka kepada yang tenggelam. Takkan Tuhan aku kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Lepas tu dia tanya dekat kaum dia. Dia cakap lagi, falamma ra'al qamara bazigha. Apabila dia nampak bulan terbit, qala hadha rabbi. Dia kata, ini Tuhan aku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Tetapi bila bulan tu dah tak ada, bulan dah terbenam, bulan dah tak ada, waktu siang bulan dah tak ada, dia pun kata kat kaum dia, sesungguhnya jika Tuhanku tak beri petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang yang sesat. Nak bagi tahu macam mana kalau bulan ni Tuhan, macam mana bulan ni nak bantu aku, nak bagi petunjuk kat aku, siang dia tak ada, tak nampak pun. Falamma ra'a asy-syamsa bazighah. Dan kemudian apabila dia melihat matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Dia pun kata kat kaum dia, inilah Tuhan aku dan inilah yang paling besar. Ya, antara bulan, matahari, bintang, matahari lah paling besar. Falamma afalat. Dan apabila matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Nabi Ibrahim tanya-tanya macam tu dengan kaum dia. Bukan maksud Nabi Ibrahim memang menganggap bulan, bintang, matahari itu Tuhan. Dia nak bagi kaum dia fikir, kamu sembah bulan, bulan siang tak ada. Kamu sembah bintang, kejap bintang dah tak ada. Kamu sembah matahari, malam dah tak ada matahari. Nabi SAW bercakap dalam konteks masyarakat zaman itulah. Betul juga, malam tak nampak dah matahari. Jadi Nabi Ibrahim nak jelaskan kat kaum dia bahawa benda-benda tu tak layak disembah. Kerana kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Kemudian kenapa? Kerana menunjukkan benda-benda tu pun bergerak ikut waktu dia. Bila waktu siang, matahari terbit. Yang menunjukkan bahawa benda-benda tu sendiri makhluk yang diatur. Maka sepatutnya kita sembah Tuhan yang cipta makhluk-makhluk ni lah.
Kenapa yang atur makhluk ni bila terbit matahari, bila tenggelam matahari? Jadi kemudian kata Nabi Ibrahim kat kaum dia, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, hanifa, dengan mengikut agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang mensyirikkan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaum dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengajar mereka untuk berfikir. Kenapa kamu sembah bulan, matahari, bintang? Patutnya kamu sembah yang ciptakan makhluk-makhluk ni semua. Tapi adakah kaum dia ikut? Tak. Kaum dia dalam ayat yang seterusnya, وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ. Dia dibantah, kaum dia bantah dia, Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya. Lalu dia pun kata kat kaum dia, adakah kamu hendak membantah aku tentang Allah Subhanahu wa taala? Wa qad hadani, sedangkan dia telah memberikan petunjuk pada aku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Dan Nabi Ibrahim kata, aku tak takut sikit pun kepada benda-benda yang kamu sekutukan ini, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan aku menghendaki berlakunya sesuatu. Jadi sebab orang-orang kafir ini di zaman Nabi Ibrahim, mereka menakut-nakutkan Nabi Ibrahim. Kalau kamu lawan Tuhan mereka ini, nanti akan berlakulah malapetaka dan semisalnya, mudarat dan semisalnya. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku tak takut pun kat benda-benda yang syirik ni. Jadi kita jangan takut benda-benda syirik. Kadang-kadang kita kau nampak patung-patung yang syirik ke, berhala-berhala disembah oleh kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita kata, jangan dekat, nanti kan ada jin syaitan dia tu. Memanglah kita jangan seronok-seronok dengan patung tu, tapi masalah kita takutkan anak-anak kita dengan benda-benda tu. Macam patung tu ada power, super power pula. Sepatutnya kita terangkan, tak boleh ni, benda ni syirik. Kita tak boleh dekat, kita tak boleh gembira dengan dia, kita tak boleh seronok-seronok dengan patung ni. Kita kena jauhi syirik. Bukannya kita takutkan mereka dengan, kalau dekat dengan patung ni nanti adalah jin kacau ke apa ke, setan kacau kan. Sebab kita dah macam takutkan dia dengan benda-benda syirik tu. Nabi Ibrahim kata apa ni? Aku tak takut dengan benda-benda yang kamu syirikkan tu. Kadang-kadang kita nak jauhkan anak kita daripada syirik sembah berhala, tapi kita buat dia takut pula dengan berhala tu. Jadi kita buat macam berhala tu ada kuasa pula, patung tu ada kuasa. Lalu kata Nabi Ibrahim, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Ilmu Tuhanku luas atas segala sesuatu, tidakkah kamu mengambil pengajaran daripadanya? Lepas tu Nabi Ibrahim kata, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Macam mana aku boleh takut? Macam mana pula aku nak takut kepada benda yang kamu syirikkan ni? Wala takhafun, sedangkan kamu tak takut pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, sedangkan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang bukti, kamu tak takut. Jadi kenapa pula aku nak takut dengan berhala-berhala kamu? Betul kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Mana satu kelompok, mana satukah yang lebih berhak untuk merasa aman, selamat, jika kamu mengetahui? Nabi Ibrahim tanya balik. Cuba fikir balik, orang yang syirikkan Allah ke, atau orang yang sembah Allah yang patut takut? Kamu yang sebenarnya patut takut, aku tak perlu takut apa-apa pun. Jadi sebab itulah pada ayat surah Al-An'am 82 Allah kata, allazina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan.
dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kezaliman? Allah kata iaitu orang-orang yang beriman dan tak campurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksud kezaliman di sini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak dapatkan keamanan, keselamatan yang hakiki, yang kekal abadi, maka kita kena jauhi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan ayat ini, maksud kezaliman dalam ayat ini, bila turunnya ayat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka risau. Sebab mereka faham kezaliman ni dengan maksud yang umum. Sebab kezaliman ni boleh jadi zalim kat diri sendiri, buat dosa, boleh jadi zalim kat orang lain. Jadi mereka rasa maksudnya kalau siapa buat dosa, siapa buat kezaliman, maka mereka tak akan dapat keamanan, tak akan dapat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, lamma nazalat, ketika turunnya ayat ini, syaqqa dzalika 'alal muslimin, maka ayat ini menimbulkan rasa berat ke atas kaum muslimin. Faqalu, mereka pun kata, ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maksudnya siapa antara kami yang tak pernah buat dosa? Sebab melakukan dosa itu termasuk menzalimi diri sendiri. Kita menzalimi diri kita sendiri. Jadi mereka faham maksud kezaliman ayat ni secara umum. Jadi mereka risau lah, macam tu habislah kita. Semua orang tak pernah terlepas dosa, jadi semua orang tak akan aman, tak dapat keamanan. Lalu jawab Nabi SAW, laisa zalik, bukan macam tu maksud dia. Innama huwa syirku, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam surah Al-An'am ayat 82 ini adalah kesyirikan. Maksudnya dia, kezaliman yang dimaksudkan ini adalah khusus berkaitan kesyirikan. Lepas tu kata Nabi SAW, alam tasma'u ma qala Luqmanu libnih, tidakkah kamu pernah dengar perkataan Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dalam surah Luqman, Luqman sebut, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Jadi tuan-tuan, kesyirikan ini adalah maksiat yang paling besar, dosa yang paling besar, yang paling keji, yang mana kalau seseorang terjebak dengannya, maka dia tidak akan dapat keamanan, khususnya keamanan di akhirat. Orang yang syirik akbar, yang mengeluarkan daripada Islam, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawa orang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, pada penghujungnya dia akan mendapat keamanan dan kesejahteraan. Kalau berat amalan kebaikannya, maka dia akan masuk syurga. Kalau berat amalan kejahatannya, macam kita sebut tadilah, sama ada dia akan masuk syurga kerana Allah SWT dengan rahmat Allah, Allah masukkan juga dalam syurga, ataupun dengan keadilan Allah, Allah masukkan dia dalam neraka. Itu pun belum tentu dia duduk dalam neraka tu selama tempoh hukuman dia. Boleh jadi dikeluarkan dengan sebab syafaat, boleh jadi juga sampai habis hukuman dia. Macam hadis kisah orang yang terakhir masuk syurga, ada hadis sahih, panjang cerita dia tentang orang yang terakhir masuk syurga, nak menunjukkan bahawa ada orang beriman yang terpaksa habiskan hukuman dia kat neraka sampai habis, lepas tu baru dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dah hangus dah waktu tu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala letak kita terus dalam syurga, tak nak transit kat neraka lah. Tak sementara nak masuk syurga tu teruk kita kena nanti kan. Orang kata tak apa ustaz, yang penting kita beriman, nanti akhirnya ustaz kata akhirnya orang beriman masuk syurga. Ya, tapi sekarang persoalannya kita akan transit kat neraka ke tak? Kita kena bakar jari sikit dengan lilin pun kita dah tak tahan, dengan pula kena masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk dalil yang seterusnya. Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sesiapa yang bersaksi bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya,
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan utusan dia. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahawa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa itu ialah kalimah yang dicampakkan ke dalam Maryam, sebab Nabi Isa alaihi salam ni lahir tanpa bapa. Jadi para ulama kata apa maksud Nabi Isa ni adalah kalimah yang dicampakkan ke dalam Maryam? Maksudnya Nabi Isa ni dia lahir bukan dalam proses yang biasalah. Kalau Nabi lain, Nabi Muhammad SAW semua ada bapa, ada mak. Nabi Isa ada mak sahaja. Tapi dengan kuasa Allah, bila Allah sebut kun fayakun, bila Allah kata jadi, maka jadilah. Jadi maksud kalimah itu adalah kun. Perkataan Allah kata jadi, maka terjadilah Nabi Isa alaihi salam, walaupun tak melalui proses macam manusia-manusia yang lain. Wa ruhum minhu, dan dia adalah roh daripadanya, iaitu roh ciptaannya. Wal jannatu haqqun, syurga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi dengan semua ni? Bersaksi Allah Maha Esa, tak bersyirik ke Allah, bersaksi bahawa Muhammad SAW hamba dan utusannya, bersaksi bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Kata Nabi SAW, adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga, ala ma kana minal amal, tak kira macam mana amalan dia pun, ala ma kana minal amal, bagaimanapun keadaan amalan dia. Jadi apa maksud Allah akan masukkan dia dalam syurga tak kira macam mana keadaan amalan dia? Para ulama menghuraikan. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa Allah pasti akan masukkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini ke dalam syurga tak kira apa amal perbuatannya. Maksudnya ending dia, pengakhiran dia kat syurga. Walaupun mungkin mereka kena seksa dulu kat neraka, macam kita sebut tadilah. Yang kedua, yang dimaksudkan ala maka minal amal, Allah memasukkannya ke dalam syurga berdasarkan keadaan amal perbuatannya, yakni dia akan masuk syurga, tetapi kedudukannya kat syurga tu sesuai dengan amalan dia lah. Dia banyak dosa tapi dia tak syirik ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk syurga. Pastilah syurga dia tu tak sama macam syurga Nabi SAW. Sebab Nabi SAW di syurga yang tertinggi. Jadi dia masuk syurga tapi dia tak dapatlah kedudukan yang paling tinggi tu. Sebab syurga tu bertingkat-tingkat. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan syurga itu ada 100 darjah, 100 tingkat. Kita baca hadis dia. Inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya kat syurga tu ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, dan Allah Subhanahu Wa Taala siapkan ia untuk para mujahidin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Allah siapa antara orang yang Allah janjikan syurga, iaitu pejuang-pejuang mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi kita doakan waktu lepas maghrib tadi, lepas i'tidal tadi kita baca doa kunut tu, kunut nazilah, kunut nazilah. Kita nak doakan saudara-saudara kita kat Palestin yang tengah perang lawan Zionis. Kalau kita tengok orang-orang pejuang-pejuang Islam yang masuk daripada Gaza, masuk ke wilayah Israel, mereka buat benda yang gila. Terbang kat udara. Mereka bukan guna pesawat, mereka terbang guna apa tu, paraglider tu. Masuk. Senang-senang je boleh kena tembak kau daripada tanah tu. Jadi semoga Allah terima mereka. Jadi kita ni, kita yang kau tak dapat pergi sana, kita jangan cakap yang buruk pasal orang-orang macam ni. Kadang kita mungkin tak setuju dengan apa mereka buat. Kita rasa kenapa pergi serang Israel tu, nanti Israel tembak Gaza lagi teruk kena. Kita tak ada kat sana, kita tak tahu keadaan dia. Dan kita jangan bercakap buruk sebab kita takut mereka itu adalah orang-orang mujahidin yang Allah angkat darjat mereka, masukkan mereka dalam syurga. Kita takut mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wali-wali Allah ni bukan semestinya pelik-pelik, jalan atas air, terbang, tak. Wali Allah ialah orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar tentang
dalam surah Ahzab, macam mana kisah dia, macam mana orang-orang beriman bila nampak pakatan Ahzab, tentera Ahzab dah kepung Madinah nak serang, mereka tak ada rasa takut sedikit pun. Jadi Allah janjikan syurga, sediakan syurga untuk para mujahidin ni. Jadi kita doakanlah mereka. Jadi setiap lepas solat fardu, kita doa kunut nazilah untuk mereka. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya di syurga ada 100 darjat Allah menyediakannya untuk para mujahidin di jalan Allah. Saya habiskan hadis ni ya. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara dua darjat syurga itu adalah seperti jarak antara langit dan bumi, jauh tinggi. Fa iza sa'altumullah, apabila kamu minta dekat Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah syurga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, dia adalah syurga yang paling tengah dan paling tinggi. Fawqahu arsyur rahman, di atas syurga yang paling tinggi, syurga firdaus itu adalah arasy ar-rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan daripada situlah mengalirnya sungai-sungai syurga. Kita berhenti sebentar untuk azan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berdasarkan hadis yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurga yang bertingkat-tingkat bagi kaum mujahidin. Demikian juga syurga bertingkat-tingkat yang selain daripada mereka. Jadi hadis yang kita baca tadi juga membantah banyak aliran-aliran kekufuran. Misalnya
membantah Yahudi yang menyatakan Isa adalah anak penzinaan. Teruk. Yahudi ni teruk. Nabi Isa pun dia hentam macam tu teruk. Sedangkan kita orang Islam, kita tak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, tetapi kita tetap muliakan Nabi Isa AS sebagai seorang Rasul. Dan hadis ini juga mengingkari fahaman golongan Nasara yang menyatakan Nabi Isa AS adalah Tuhan atau anak kepada Tuhan. Begitu juga hadis ini menolak fahaman-fahaman yang mengingkari kewujudan syurga dan neraka. Kita masuk hadis yang terakhir pada malam ini. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Itsban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi man qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ya bertari bidzalika wajh Allah, yang mana dia ucap kalimah la ilaha illallah itu dengan ikhlas dan mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini juga dengan maksud yang sama, bahawa orang beriman sama sekali tidak akan kekal dalam neraka. Jadi tuan-tuan, kita dah baca pada malam ni dalil yang menunjukkan bagaimana orang yang beriman, penghujungnya, orang yang mentauhidkan Allah, penghujungnya adalah syurga. Cuma kita naklah agar kita masuk terus kat syurga, tak transit dah kat neraka lah. Dan bila kita dah faham tentang bahaya syirik yang yang membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berhati-hati daripada perbuatan tersebut. Wallahu alam. Sebelum kita bersurai, ada sebarang persoalan? Ada soalan tuan-tuan? Kaum ibu ada soalan? Tak ada. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.